بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Panduan Amal Sehari Semalam, yang mana insya-Allah malam ni kita baca 8, 9 dan 10 insya-Allah. Ini katakan tajuk yang ke-8, 9 dan ke-10. Bertajuk dia pendek-pendek. Yang ke-8, mati Allah Subhanahu wa taala duduk di tempat salat hingga matahari terbit. Terakhir kita bincangkan berkaitan dengan keutamaan solat subuh berjamaah. Betul? Betul Nyatakan. Jadi kita masuk pada pagi malam ni ialah duduk di tempat solat hingga matahari terbit. Ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala antara perkara yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat solat hingga matahari terbit. Cuma bila disebut tempat solat itu ada dua pandangan di sisi ulama. Adakah maksudnya tempat yang dia solat, berdiri untuk solat itu, ataupun merujuk kepada selagi mana dia duduk dalam masjid ataupun surau, katakan. Itu ada dua pandangan di sisi ulama. Tak kisah ada sama ada pandangan A, pandangan pertama ataupun pandangan yang kedua, tuan-tuan mati Allah. Sabitnya sunnah Nabi SAW duduk di tempat salat itu sampailah terbitnya matahari. Amalan ini iaitu duduk di tempat salat hingga terbit matahari sesuai selesai melakukan salat subuh secara berjamaah di masjid, termasuk sunnah Rasulullah SAW yang sudah jarang terlihat dikerjakan oleh kaum muslimin pada masa sekarang. Memang tak sempatlah katakan, kecuali orang yang kita kata dah pencen duduk kat masjid sampai sekarang pukul 7 suku barulah dia balik, kan. Tapi orang yang bekerja sukarlah katakan nak buat tu, sebab mereka lepas sembahyang subuh terus kena gerak pergi tempat kerja. Tetapi hari Sabtu Ahad mampu kita buat dengan jika ada kemampuan untuk laksanakan, kita buat. Lagipun kita hadir Sabtu Ahad tu ada kuliah subuh, kita duduk saja di dalam masjid tadi, niat iktikaf nama Allah, duduk mendengar khutbah, mendengar kuliah, maka kita dah dapat dah ganjaran ataupun dah dapat dah seperti mana menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan pengetahuan tersebut, bagi siapa saja seorang muslim yang memiliki kelapangan, ini tak wajib lah, kan, sunat, nak berapa sunat, ada kelapangan waktu hari, hendaklah dia mengamalkannya. Ini penting demi menjaga dan melestarikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak beranjak dari tempat menunaikan solat subuh ataupun solat fajar hingga matahari terbit. Apabila matahari sudah terbit, beliau segera bangkit dari situ. Dahulu para sahabat biasa bercerita tentang berbagai pengalaman peribadi yang terjadi di masa jahiliah. Mereka tertawa sementara beliau hanya tersenyum. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu duduknya lepas salat subuh, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata sehingga terbitnya matahari itu. Nabi SAW selepas saja selesai sembahyang subuh, baginda akan duduk. Ada riwayat tadi mana kata duduk di tempat
tempat dia solat sini. Kat mana dia solat subuh? Katalah dia solat subuh kat sini. So dia tak beranjak. Lepas sembahyang subuh dia duduk situ. Zikirnya, kuliahnya, kalau hadir ada tazkirah dia duduk tempat yang sama sampailah terbit matahari. Tak. Itu kalau kami dulu kalau Syekh ajar kami masa kami belajar hadis ni dalam Allah Subhanahu Wa Taala, memang Syekh akan kata fatwa yang masyayikh bagi ataupun dia mengatakan tak boleh beranjak duduk kat tempat yang mana dia solat ni, tak. Sebab apa? Sebab sebab hadis Nabi SAW menyatakan bahawa Nabi tidak bergerak. Tak. La yakum min musallah. Nabi tidak bergerak, beranjak daripada tempat dia solat. Jadi takrifan yang pertama itulah seperti mana yang saya kata awal tadi, dia tak beranjak daripada tempat solat. Maknanya lepas sembahyang dia duduk di situ sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Tapi itu pandangan yang pertama. Ada pandangan yang kedua. Musallah, maksud musallah ni tempat sembahyang dia lah. Tempat sembahyang tu lebih bukan maksudnya tempat kat mana dia sembahyang itu, tetapi merujuk ke masjid keseluruhannya. Dia boleh bergerak ke belakang, ke depan atau ke kiri, ke kanan, sehingga terbitnya matahari macam Allah. Sebab tu disebut dalam hadis Jabir bin Samurah, akunta tujalis Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Sammak bin Harb, dia kata dekat Jabir bin Samurah, wahai Jabir bin Samurah, akunta tujalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am kathiran, betul, ya, aku duduk banyak kali duduk dengan Nabi SAW. Kana la yakum min musallah alladhi yusalli fihi as-subh aw al-ghada hatta tattali'u asy-syams. Nabi SAW tidak beranjak daripada tempat salatnya yang dia salat subuh, sehinggalah tempat yang dia salat subuh tu sehinggalah terbitnya matahari. Fa idza tala'at syams, apabila terbitnya matahari, qama wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna min fi amri jahiliyyah fa yadhakuna wa yatabassam. Ada. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala begitulah yang disebut. Ada sebagian sahabat lepas sembahyang subuh mereka bercerita tentang berbagai pengalaman peribadi yang terjadi pada zaman jahiliah. Lalu mereka tergelak. Maka mereka tertawa, dan Nabi pun apabila dengar mereka bercerita sesuatu yang berkaitan dengan masa zaman jahiliah, Nabi pun tersenyum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ni, kalau ikutkan dalam setengah riwayat, dia kata wa ma'nahu annahu kana yajlis mutarabbi'an. Ada juga pandangan mengatakan Nabi duduk dalam keadaan duduk bersila. Duduk bersila, tuan-tuan macam Allah. Nabi duduk bersila. Itu ada juga pandangan begitu, Allahu a'lam. Dan kemudiannya, tuan-tuan macam Allah, lepas apa yang Nabi buat, apa yang Nabi buat selepas sahaja bangkit, adakah setakat duduk sahaja? Tidak. Berzikir. Baca terpulang apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baginda SAW ada riwayat yang lain mana Nabi berzikir lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh duduk di masjid itu Nabi berzikir. Wallahu a'lam, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Umumlah benda ni bila sebut berzikir nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia umum. Tak kiralah kita seorang itu nak baca Quran ke, nak dengar kuliah ke, katakan kuliah subuh ke, ataupun sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi lepas sembahyang subuh, sunat bagi seorang itu duduk di tempat solatnya sehinggalah terbit matahari, dan selepas terbit matahari afdal baginya sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Maka baginya, tuan-tuan mati Allah, pahala seperti mengerjakan haji ataupun umrah, seperti mana disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau
kalau ikutkan dalam riwayat hadis Nabi SAW, man salla al-ghadata fi jama'atin. Syarat ni, siapa yang semayang subuh berjamaah. Siapa yang semayang subuh berjamaah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man salla ghadat, siapa yang semayang subuh. Ada semayang subuh, syarat pertama semayang subuh. Semayang subuh seorang diri ke? Tak. Syarat kedua, semayang subuhnya mesti berjamaah. Okey, berjamaah. Summa qa'ada, lalu dia duduk. Yadhkurullaha, lalu dia berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lafaz zikir, lafaz yadhkurullah tidak tertakluk kepada hanya dengan kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tidak. Bila sebut yadhkurullah maksudnya besar, nyatakan umum. Nak berdoa pun termasuk dalam zikir, nak baca Quran termasuk dalam zikir, nak berzikir tu yang makruf, zikir yang kita buat tu pun zikir. Menghadirkan diri dalam pengajian ilmu pun termasuk dalam zikrullah, nyatakan. Itu syarat yang ketiga. Ada solat subuh berjamaah, duduk berzikir, nyatakan hatta tattali'u syams, sehingga terbit matahari. Itu yang keempat. Dia duduk sampai bila? Sampai terbit matahari. Lepas tu summa shalla raka'atain. Syarat yang kelima, sembahyang dua rakaat. Sembahyang apa? Di sinilah salat inilah yang menjadi khilaf di sisi ulama. Adakah dia dipanggil sunat isyraq seperti mana yang kita sedia maklum, adanya sembahyang sunat isyraq, dan adakah dia sembahyang sunat duha? So sebagian ulama mengatakan ia adalah sembahyang sunat duha, ada sebagiannya mengatakan dia adalah sunat isyraq. Bagi yang berpandangan sunat isyraq, maka dia kata ni hadis sunat sembahyang sunat isyraq, iaitu kita kata awal waktu. Dipanggil, dia bukan sunat isyraq ni, lebih kurang kalau kita kata syuruk, biasanya waktu syuruk lebih kurang dalam kalau subuh berakhir subuh, kita kata terbit matahari pukul apa tu? Tak nampak. Ada tak? Syuruk tu 6.57. 6.57 tu matahari dah terbit dah, katakan. Akhirnya waktu subuh sebelum tu lah. Subuh kalau 5.48 tu, saya rasa dalam 6.48 tu, lebih kurang 6.48, 6.50 tu, ataupun waktu habis waktu salat subuh. Sebab dia lebih kurang dalam 10 minit selepas berakhirnya salat subuh, masuknya sunat isyraq. Lepas tu lebih kurang dalam berapa minit, 10 ke 15 minit lepas tu masuknya waktu sunat duha. Bagi yang mengatakan adanya sunat isyraq, bagi yang mengatakan adanya sunat isyraq. So ada khilaf di sisi ulama dalam salat apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ada dua tafsiran di sisi ulama. Maka yang pertama sembahyang sunat isyraq, yang kedua sembahyang sunat duha. Bagi yang mengatakan sunat isyraq, dia bukannya sunat duha lain. So dia boleh buat another salat apabila masuknya waktu duha. Waktu duha ni ialah waktu kadar matahari naik kadar yang kita kata yang dipanggil kadar segalah ke, terus waktu 7 lebih kurang dalam pukul 7 lebih, 7 suku macam tu, waktu duha, awal waktu duha yang tu. Isyraq dia kata bukan awal waktu duha. Kalau waktu syuruk ni dia panggil masih lagi awal waktu terbitnya matahari. Tak. Tapi bukan waktu yang haram. Bukan waktu haram. Waktu haram kita ada waktu haram betul-betul terbit matahari, itu tidak. Dia selepas tu sikit je, katakan. Itu yang masih dia sekejap je. Waktu syuruk ni tidak lama. Bukan dalam 10 minit ke 5 minit lepas berakhirnya waktu salat subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Maka pahalanya seperti pahala mengerjakan haji dan umrah. Ada. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Lepas tu kalau syekh kami dulu, iaitu syekh kami siapa Ustaz? Syekh saya dulu namanya ialah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syanqiti rahimahullahu taala.
Dia apa ni, salah seorang ulama besar lah dia katakan di Arab Saudi. Pertama dia kata hadis ni syaratnya ialah solat fajar jemaah. Ada. Maka kalau tak nak dapat dia punya pahala tu yang seperti pahala haji dan umrah tu, kalau dia sembahyang seorang diri tak dapat lah. Sebab hadis tu sendiri kata apa? Man, dipanggil man ni dalam bahasa Arab merujuk kepada syarat. Bila nak dapat ganjaran tu kena menepati dah syarat-syarat dia. Tak menepati syaratnya tak dapat lah. Menepati syarat. Jadi syarat yang pertama tadi yang saya sebut iaitu sembahyang subuh berjamaah. Ya, tak kira lah kat mana pun dia nak sembahyang berjamaah, as long as sembahyang subuhnya berjamaah. Kalau dia sembahyang kat rumah berjamaah, ustaz katakan sembahyang subuh berjamaah kat rumah pun termasuk, walaupun yang afdalnya dibuat di masjid, katakan fala yashmal man shalla munfaridan, maknanya tidak termasuk seorang yang sembahyang seorang diri. Ada. Tapi apa ni, lepas tu hadis ini dia umum, dia tak merujuk kepada sembahyang berjemaah di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, di tempat musafir ke, mana-mana ke, yang penting salat subuhnya berjamaah. Itu kena faham. Lepas tu dia kata zahirul hadis, dia kata yashmal jama'at masjid wa jama'at as-safar wa jama'atul ahl in takhallafa li udhrin kana yusalli bi abna'i fil bait fayajlisu fi musalla. Mana kalau kata seorang tu semayang kat rumah sekalipun, dia semayang dengan anak-anak dia, lepas semayang subuh berjemaah dengan anak-anak dia, duduk je tempat dia semayang tu sehinggalah terbit matahari. Lepas tu dibuatlah, ikutlah syarat-syarat yang ada. Yang kedua, yajlisa yadhkurullah, dia duduk dan sambil dengan keadaan dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Macam tadi lah umum. Ada. Kalau dia tidur tak dapat. Ada lepas subuh dia tidur, kata dapat nak? Tak dapat. Sebab dia dia panggil apa? Dia tak ikut syarat. Dia tak ikut syarat. Nabi kata apa dalam hadis tadi apa? Nabi kata apa? Summa qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jadi ini, kalaulah dia duduk nama Allah Subhanahu wa taala, sama juga dia duduk dia macam dia tak tidur tetapi dia tersengguk-sengguk. Dia duduk tersengguk-sengguk, dia tak tidur. Dia apa dia panggil? Apa ni? Mengantuk lah kan, dia katakan mengantuk tu apa ni? Dia tak ada buat apa-apa, dia duduk saja. Dia duduk saja. Duduk sandar, duduk khayal gitu kat masjid, tak edit. Ataupun duduk berkhayal kat rumah, sementara duduk kat WhatsApp, dekat rumah tu dia main WhatsApp ke apa, tak edit. Kita kena, yang penting zikrullah. Allahu a'lam. Sama ada tadi macam saya kata, dia baca Quran ke, dia zikir ke, dia istighfar ke, dia baca buku ke, dia menghadiri majlis ilmu ke, ataupun dia keluarkan fatwa ke, dia jawab masalah ke, dia menasihati orang ke, dia buka WhatsApp tapi dia tulis, dia jawab soalan. Sama jugalah. Dia jawab soalan berkaitan dengan agama dalam WhatsApp ke, dalam dia tulis dekat Facebook ke apa ke, tapi benda yang berkaitan dengan zikrullah terhasil lah. Yang penting zikrullah, benda tu terhasil. Wallahu a'lam. Yang ketiga dia kata an yakuna fi musallah. Dia mesti berlaku tempat mana dia, kat mana dia semayang, katakan. Kalau kat surau lah. Kalau mana dia keluar daripada surau, terlepaslah dia daripada pahala tadi. Terlepaslah dia daripada pahala tadi. Wallahu a'lam. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Tapi dekat sini kalau Syekh kami dulu, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syangkiti ni, dia kata duduk kat tempat yang dia semayang. Jangan berganjak. Kalau duduk sah depan dia tak bergerak sampailah terbit matahari. Kalau dia bergerak je tak dapat. Itu pandangan dia lah, katakan pandangan dia. Tapi saya katakan tadi ada satu lagi pandangan ulama, selagi mana dia berada di kawasan tempat dia salat, katakan. Kalau kat rumah tu kita tidaklah dikatakan dia berada tempat salat. Kalau dia dah naik ke atas rumah, kalau rumah 2 tingkat dia naik atas tak jadi dah.
Nak selagi mana dia di kawasan tempat dia salat tu okeylah, ya tak nak. Kalau dia semayang kat bawah, kawasan salat dia kat bawah, dia beranjak pergi ke dapur, tak edit dah, ya tak nak. Kat dapur tu dah bukan kawasan salat dia. Tapi kalau dia macam kita kat surau, dia duduk kat sini, kemudian dia pindah pergi ke belakang sana, masih lagi dalam kawasan ruang salat, katakan, masih lagi dah dapat. Dia ada dua pandangan di situ. Ada dua pandangan. Kalau Syekh apa ni, kalau guru saya memang dia disyadid dalam bab ni. Ada. Kata dalam bab ni dia kena ikut seperti mana dalam hadis. Kalau Nabi duduk. Kalau baring tak edit. Ada. Sambil baring tak edit, katakan. Tak dapat sebab hadis tu kata qa'ada ataupun yajlisa yadhkurullah. Dia duduk. Nabi dah sebut duduk. Ada. So kalau baring tak edit. Ada. Tak dapat. Selagi mana dia duduk sandar ke, katakan tak apalah. Yang penting duduk macam Allah a'lam. Jadi pahalanya sebab kenapa syadidnya sangat katakan. Sebab hadis begitu. Ada hadisnya begitu wallahu a'lam. Tapi saya dah sebutkan tadi apa ni yang pendapat yang rajihnya katakan la yashtaritu baqa' musalla fil makani alladhi shalla fihi. Selagi tidak syarat pun kena berada pada tempat tu, yang itu yang pandangan yang kuatlah katakan. Selagi mana dia berada tempat surau tu, selagi mana dia berada dekat dalam masjid tu, maka dia dapat wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apa pahalanya? Pahalanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ialah pahala haji dan umrah. Haji dan umrah. Ada besar pahalanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ni kalau dapat kita buat tuan, alangkah baiknya katakan. Kita dapat buat Sabtu Ahad pun jadilah. Dapat buat Sabtu Ahad. Okeylah katakan. Setiap kali Sabtu, setiap kali Ahad, kita dapatlah apa ni pahala haji dan umrah setiap kali Sabtu dan Ahad. Lepas sembahyang subuh, wallahu a'lam. Sama-sama kita buat macam Allah. Kalau ada masa akan datang kita cuba laksanakan insya-Allah. Yang kedua tu macam yang seterusnya, tajuk yang kedua, tidur pagi bukan kebiasaan para salaf. Tidur pagi ni. Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il Syafiq bin Salamah Al-Asadi yang menuturkan, pada satu hari selesai solat subuh, kami pergi menemui Abdullah ibn Mas'ud. Kami mengucapkan salam di sisi pintu, lalu kami diizinkan masuk. Tetapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Seorang hamba pun menanyakan, mempersilakan masuk, silakan masuk, mengapa kalian duduk kat luar diam saja? Maka kami pun masuk dan kami melihat Ibn Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ia bertanya, apa yang menghalangi kalian masuk padahal sudah dipersilakan? Tidak ada apa-apa, hanya kami mengira masih terdapat anggota keluarga kamu yang masih lagi tidur, jawab kami. Ibn Mas'ud menanggapi, apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdullah adalah orang-orang yang lalai? Kemudian ia meneruskan zikir yang sempat terhenti sampai ketika mengira matahari telah terbit. Abdullah pun memanggil hambanya dan bertanya, apakah matahari telah terbit? Lihatlah keluar. Budak itu lantas melihatnya dan matahari belum terbit. Ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya lagi sampai ketika mengira matahari sudah terbit. Ia memerintahkan hambanya tadi untuk kembali memastikan, pelayan, cuba kamu lihat apakah matahari telah terbit. Budak itulah, hamba itu lantas melihatnya dan kali ini matahari sudah benar-benar terbit. Maka Ibn Mas'ud mengucapkan, alhamdulillahillazi aqalana yawmana hadha wa lam yuhliqna bidhunubina. Segala puji bagi Allah yang membebaskan hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. So di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, antara yang disebut dalam hadis ini ialah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia lepas sembahyang subuh, dia katakan dia duduk dekat dalam, dia balik, dia duduk dekat rumah dia. Dia duduk dekat rumah dia. Lalu dia berzikir.
sampai terbitnya matahari. Lepas selesai terbit matahari, beliau pun melaksanakan solat sunat dua rakaat. Apa yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahawa lepas solat subuh tu tak boleh tidur, menyatakan. Jangan tidur. Kerana Ibn Mas'ud mengatakan bahawa orang seolah-olah bagi hint kat kita, orang yang tidur lepas solat subuh itu dianggap orang-orang yang lalai, katakan. Lepas tu tadi kata, apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdillah adalah orang-orang yang lalai, katakan. Sebab kita masih lagi lepas solat subuh, kita ada zikir-zikir yang thabit dalam hadis-hadis Nabi SAW untuk kita amalkan. Lepas mayang subuh kita ada zikir apa? Zikir solat lepas mayang tu kita ada zikir lepas mayang. Lepas habis zikir lepas mayang kita ada zikir-zikir yang thabit dalam hadis-hadis Nabi SAW. Zikir pagi ada. Kita ada zikir pagi. Orang panggil zikir pagi dan petang. Zikir masabah dengan zikir masak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad nabiyya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi, dibaca 3 kali. Kemudian ayat kursi 3 qul. Tentang mati Allah. Banyak lagi zikir-zikir yang asbahna wa asbahal mulku lillah sampai habis. Bahkan ada yang kita kata riwayat kita baca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, ada Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, selawat ke atas Nabi 10 kali. Banyak yang katakan. Semua zikir-zikir tu warid. Yang katakan dibaca waktu pagi sebelum matahari terbit. Kalau orang tak sempat baca sebelum matahari terbit pun, sebagian ulama kata harus juga dibaca selepas matahari terbit. Ada. Tapi kalau kita tak lepas mayang subuh nak tunggu matahari terbit, kita boleh duduk baca habiskan zikir-zikir yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Atau zikir-zikir itu dibaca walaupun kita tak duduk kat surau, kat masjid ke, ataupun kita tak duduk dekat tempat kita semayang di rumah. Kita boleh sambil berjalan, sambil itu pun tak ada masalah, katakan. Cuma kalau orang nak dapatkan pahala haji dan umrah tadi, syaratnya tadi yang saya sebutkan tadilah, kena follow lah. Semayang subuh berjamaah, kemudian dia duduk dekat tempat dia salat sampai terbit matahari, lalu dia zikir, kemudian dia laksanakan salat sunat 2 rakaat, maka barulah dia dapat pahala haji dan umrah. Tapi kalau dia buat kat rumah, kalau kat rumah Ustaz, dia katakan macam mana? Rumah pun ikut syaratnya. Syaratnya semayang subuh berjamaah dengan anak, dengan isteri, semayang subuh berjamaah, dia katakan, dan dia duduklah tempat semayang dia tadi sampailah duduk atas sejadah dia sampailah matahari terbit, lalu dilaksanakan. Kalau dia tak buat begitu, tak dapatlah pahala yang dijanjikan, tapi dia dapatlah pahala lain. Kalau dia buat, dia tak ikut, tapi dia buat zikir sambil berjalan ke, kemudian nanti kan terbit matahari dia salat kat mana-mana ke, dia dapat pahala lain. Bukannya tak ada pahala. Pahala ada, cuma tadi saya sebut tak dapat pahala yang haji dan umrah. Nak dapat pahala haji dan umrah kena ikut dia punya syarat. Wallahu a'lam. Baik, lepas sembahyang subuh yang sabit nama Allah Subhanahu wa taala daripada ulama salaf, antaranya tadi yang diriwayatkan daripada sahabat, tidak tidur lepas solat subuh. Maka kita pun sama. Jangan lepas sembahyang subuh landing time. Landing time, lepas sembahyang subuh kita tidur. Nak tidur bukan tak boleh tidur. Bila boleh tidur? Lepas terbit matahari. Lepas waktu kita kata lepas pukul 7.30 ke, dah lewat sikit, dah matahari dah tinggi sikit, barulah kita boleh nak tidur balik, tidurlah. Tapi lepas subuh terus sehingga terbit matahari, jangan tidur lagi. Kerana orang yang tidur lepas sembahyang subuh ni tadi, seperti mana saya kata, dimasukkan di kalangan orang-orang yang lalai, mengikut pandangan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak Badar hafizahullah taala menerangkan dialog ini mencerminkan gambaran kehidupan salafus salih yang penuh
penuh aktiviti serta motivasi tinggi bagi mengoptimalkan waktu pagi, terutama para sahabat. Dengan kedalaman ilmu agama yang dimiliki, maka boleh meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ibn Qayyim berkata, di antara perkara yang dibenci di kalangan salaf adalah tidur. Antara yang dibenci adalah tidur selepas salat subuh sehinggalah matahari terbit. Itu waktu yang dibenci oleh ulama salaf. Bukanlah kata berdosa Ustaz. Kalau bab dosa, taklah berdosa. Takkan tidur pun berdosa. Dia tidaklah berdosa tidur lepas sembahyang subuh. Cuma perkara itu adalah perkara yang dibenci. Dibenci oleh para salaf, nama Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, kenapa? Ia adalah waktu aktiviti yang mempunyai nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang-orang yang telah berjalan semalam suntuk, mereka tidak dibolehkan beristirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Kita kerja panjang malam, shift malam, kata dah. Lepas sembahyang subuh tu terus nak tidur. Kalau boleh jangan tidur terus. Tunggu saat, tunggu sekejap, lepas terbit matahari baru tidur. Walaupun kita ni mengantuk sangat, mengantuk sangat tu shift malam, katakan, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Kadang-kadang kita orang yang bekerja waktu malam, ataupun dia melakukan perjalanan waktu malam, katakan, makanya tuan-tuan mati Allah, malam tadi duk qiyam ke, katakan, jangan lepas sembahyang subuh jangan terus tidur. Rehat dulu sekejap, tunggu sekejap, zikrullah sehingga matahari terbit, solat sunat 2 rakaat, dan lepas tu bolehlah. Saat itulah awal hari dan kuncinya waktu turunnya dan ditetapkan pembagian rezeki serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula lah pergerakan hari bermula. Keadaan seluruhnya bergantung kepada momentum tersebut, maka sekiranya seorang memang harus tidur, hendaklah tidur. Itu dilakukan dalam kondisi darurat. Maknanya bukanlah tak boleh langsung tidur. Yalah, kalau dah kata memang darurat kena tidur, terpaksa tidur je lah. Sebab tu tak boleh buat apa lah nak katakan. Maka tuan-tuan mati Allah, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ni doa Nabi SAW. Apa doa Nabi? Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi hari. Pagi, harinya. Bila waktu pagi awal hari ni, katakan lepas fajar lah. Subuh masuk je fajar tu dah masuk dah pagi hari. Awal pagi hari ni, katakan. Sebab tu macam Allah Subhanahu wa taala, orang Islam digalakkan bangun awal pagi, solat subuh. Lepas solat subuh tu kalau boleh jangan tidur, katakan. Pergi cari sarapan ke, nak cari makanan ke apa. Orang tua-tua dulu kalau bangun pagi ni tidur, dia cakap apa? Orang tua-tua dulu. Kalau orang tua-tua dulu, ingat tak? Dia kata kalau bangun pukul 10, pukul 11 tu, dia katakan, memang kalau dekat kampung tu, kalau bangun pukul 10, pukul 11 tu makanan semua tak ada lah, dia katakan. Rezeki tak ada lah, dia katakan. Rezeki tak ada lah, dia katakan. Orang kampung dulu biasanya macam tu. Sebab dia tak suka tidur lepas sembahyang subuh, katakan. Lagilah kalau tidurnya bangun lewat pagi awal, pukul 10, pukul 11 baru nak bangun, matahari dah tegak atas kepala baru nak bangun, katakan. Masa ni baru nak cari makanan apa kat rumah, memang habis dah lah. Memang kena bebel lah kalau kat kampung dulu lah. Sekarang wallahualam, sekarang kita kata anak-anak kita sendiri kadang kan, katakan kat rumah lepas subuh tu, lepas main subuh tu dia tidur balik. Cakaplah macam mana pun, sebab dia dah, kita katakan duduk asrama lepas subuh memang tak boleh tidur lah. Tak? Balik rumah tu lah waktu dia. Dia dah qada habis. Dia qada habis tuan-tuan mati Allah, lepas sembahyang subuh tu dia qada. Wallahualam. Tapi budaya itu tuan-tuan mati Allah sebenarnya kita kena ubah, katakan. Kita kena ubah, kita kena nasihat supaya jangan tidur lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tuan-tuan mati Allah, gerak terus, kita katakan, buat kerja yang patut. Nak baca Quran, nak zikir, kita katakan itu yang sebaiknya. Wallahualam.
Taib. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selayaknya seorang muslim mengisi waktu ini dengan tidur tanpa ada keperluan dan bersifat darurat. Sebab pada hari laksana masa muda yang penuh kualiti ini dan waktu pagi hari ibarat masa tua yang hanya menyisakan tubuh tanpa daya. Orang yang bijak hendaknya memanfaatkan waktu ini dengan membaca zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti kita akan jelaskan, muallif akan jelaskan, pengarang akan jelaskan dalam bab zikrullah. Seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang berikutnya yang ke-10, bab 10 tu sunnah qailulah atau tidur siang. Ada tidur siang. Kita dalam sehari ini katakan kita ada tidur yang yang memang disunatkan pada waktu siang, katakan. Yang dipanggil tidur qailulah. Ada qailulah, tidur qailulah. Tidur qailulah ni tuan-tuan adalah dianjurkan. Ada pandangan mengatakan sebelum zuhur, ada pandangan mengatakan selepas zuhur. Tapi yang aulanya, yang afdalnya sebelum zuhur. Yang tu yang tepat. Tetapi kita mana sempat sebelum zuhur, Ustaz? Sempatnya selepas zuhur. Qailulah tidurnya tidak lama. 10-15 minit, paling lama pun setengah jam. Jangan dia bantai sampai 2 jam tidur. Itu bukan qailulah. Qailulah ni tidur sekejap. Nak recharge balik. Kalau kami belajar dulu, masa dengan belajar dalam hadis ni, bila belajar dulu, Syekh kata untuk recharge balik tenaga. Ada. Sebab itu setengah-setengah negara memang mereka amalkan. Waktu, kalau di Arab Saudi tu, dululah, tapi tak tahu sekarang, kalau dulu, waktu kerja dia orang tu, pagi sampai zuhur. Lepas tu, lepas zuhur tu, dia sambung balik pukul 3 lebih. Maknanya dia ada rehat yang panjang untuk sebelum masuk kerja petang. Maka dia balik lewat sikit lah. Lepas asar pun dia sambung lagi sampai pukul 6 je tu baru dia balik kerja. So waktu tengah hari tu adalah waktu untuk dia rehat. Untuk nak recharge balik. Kita tidak. Kita rehat tengah hari tu masa untuk makan dengan solat. Lepas tu masuk balik kerja. Ada. Masuk balik kerja. Kalau nak tidur sekejap tu pun sempat tidur. Sempat kan, dia katakan. Bagi yang kata sempat, sempatlah. Kalau orang kata tak sempat, tak sempatlah. Dia kata. Sebenarnya bantung pada diri kita sendirilah. Kalau sejam. Kalau sejam. Sebab rehat pukul 1 sampai pukul 2. Dia katakan. Yang sempat. Ada. Wallahu a'lam. Kemudian membaca Allah tidur siang juga bertujuan untuk menyelisih perbuatan syaitan. Ada yang tidak pernah tidur siang. Syaitan tak pernah tidur siang. Syaitan tak pernah tidur siang. Macam mana boleh tahu, Ustaz? Hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Qailu fa inna syaitan la taqilu. Tidur sianglah kerana syaitan tidak tidur siang. Syaitan tak pernah tidur siang. Tapi saya sebutkan tadi membaca Allah Subhanahu wa taala, kita kata tidur qailulah itu ialah dilakukan sebelum zuhur. Ada pandangan mengatakan lepas zuhur. Kalau pandangan yang mengatakan sebelum zuhur tu, kecuali Jumaat dilakukan sesudah selesai solat Jumaat. Azan dahulu kemudian kita sambung sekali. Muazzin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
Baik. Tentang macam Allah Subhanahu wa taala, tidur siang hari ini dia ada tiga. Ada. Dia panggil naum awal nahar, tidur awal hari, siang pagi hari. Tidur pada awal siang iaitu pagi hari dinamakan khurqun. Khurqun ni jahil, kejahilan. Kalau istilahnya kita kata mewarisi kejahilan, katakan. Tidur tengah hari iaitu qailulah tu adalah kemuliaan akhlak, dan tidur pada siang hari pada akhir petang ataupun pada waktu petang adalah kedunguan, dungu. Ada menghasilkan dungu, menyebabkan seorang itu dungu, tuan-tuan. Kalau dulu apa ni kita kata kalau petang, tidur petang ni tidur pasar ni mewarisi gila, nak katakan, mewarisi kegilaan. Waktu petang kalau tidur, tuan-tuan, lepas pasar tidur, kalau orang kata kejutkan suruh pergi sekolah pun boleh pergi sekolah, kan, katakan. Perasan tak katakan kalau ada tengok tengok video-video dia orang buat apa ni
orang tidur lepas asar, dikejutkan, kata dah pagi hari, dah. Lagi kejut tu waktu nak maghrib kan, kan. Seolah-olah macam waktu tu waktu subuh, kan. Jadi kita katakan, sebab itulah kita dilarang tidur lepas asar, katakan. Khususnya lepas asar. Waktu pagi namanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata apa? Dalam hadis, naum awwalin nahari khurqun. Khurqun ni kejahilan. Ada. Waktu ni awal, kalau tengok dalam syarah hadis tentang macam Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan naum awwalin nahar ni ialah waktu tidur waktu duha. Begitu tidak digalakkan tidur awal pagi. Tidak digalakkan tidur petang, katakan lepas asar. Kita hanya boleh tidur tu ialah pada muntasafun nahar, pada tengah hari. Dan waktu tengah hari ni, para ulama mengatakan yang dipanggil qailulah. Qailulah ni tadi saya kata kadarnya antara 10-15 minit je, katakan. Paling lama pun setengah jam, katakan. Maknanya di antara sama ada nak dilakukan sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Boleh dilakukan sebelum ataupun selepas zuhur. Sebab ada para ulama dah jelaskan dalam syarah-syarah hadis tentang macam Allah, mengatakan sahabatnya Nabi melakukan qailulah, ataupun para sahabat melakukan qailulah selepas zuhur. Ada selepas zuhur. Sebab ada riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa para sahabat biasa melaksanakan solat Jumaat, baru kemudian lepas tu dia laksanakan qailulah. Baru lepas tu mereka laksanakan qailulah. Tak kiralah, dia katakan nak buat sebelum zuhur ke, nak buat selepas zuhur ke, pastikan kalau dapat kita tidur sikit, 10-15 minit, katakan. Mana itu tak tidur Ustaz 10-15 minit? Tak, itu tak tidur bagi orang yang suka tidur. Kita macam Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi itu dia katakan, maknanya kalau dapat kita buat macam Allah Subhanahu wa taala, jaraknya tempoh masanya tak lama, dia katakan dalam 10-15 minit je, dia katakan. Wallahu a'lam. Tidur sekejap. Itu antara kelebihannya yang disebut oleh para ulama adalah sebagai kita kata ada pandangan-pandangan ulama menyatakan kepada orang yang nak bertahajud pada tengah malam, hendaklah dia berqailulah pada siang hari, katakan. Maknanya seolah-olah tahajud pada siang, seolah-olah qailulah pada siang hari tadi membantu orang yang nak bangun tengah malam, nak bertahajud. Jadi macam Allah, sama-samalah kita dan mampu untuk mengamalkan, kita amalkanlah. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia tentang macam Allah, sikit beberapa topik yang kita dapat huraikan pada malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah dapat beri manfaat kepada kita semua. Jadi setakat itu saja. Wallahu a'lam. Ya. Di kalau ialah kita kata setengah-setengah negara macam subuhnya katalah pukul 1 pagi dah subuh, kan tak katakan. Kalau macam dulu saya kat Saudi pun sama juga, katakan. Katalah subuh pukul 3.30 pagi. Ada 3.30 pagi subuh. Nak tunggu matahari terbit tu lama lagi, kata tak? Lama lagi. Jadi adakah dia macam ni tuan-tuan mati Allah. Kalau kita kata ada sebab keuzuran untuk kita tidur, katakan, seperti mana yang disebutkan tadi, maknanya kita tak boleh lari, mesti nak kena tidur, maka tidaklah menjadi masalah pun, tidaklah kata berdosa pun seorang nak tidur lepas sembahyang subuh, katakan. Ada juga orang kita kata kalau kata subuhnya tadi pendek, lepas subuhnya tu panjang, katakan. Lepas subuhnya panjang ataupun lepas subuhnya tu pendek, tetapi kita kata nak masuk waktu kerja tu pukul 8 mau masuk kerja, katakan, tapi nak tunggu daripada pukul 4 sampai pukul 8 ada 4 jam lagi tu, kata tak. Boleh tak orang nak tidur ni
Kalau nak tidur pun sekalipun macam Allah, kalau tunggu jugalah, kalau mampu untuk tunggu selepas terbit matahari, walaupun pukul 8 belum, kira setengah tempat negara pukul 8 tu dah tinggi dah matahari kan, katakan. Dan kalau dapat mampu buat, benda tidaklah kata hukumnya wajib, katakan. Tapi kalau kata mampu buat, silakan buat. Kalau ada keuzuran, ada darurat yang mendesak, kena tidur juga lepas subuh sunat mati Allah, silakan. Tidaklah kata dia berdosa. Tidaklah berdosa. Allah Maha mengetahui keadaan kita, dan kita lebih tahu keadaan diri kita. Kita buat tu dalam keadaan kita kena tidur ataupun atas waktu dengan dia. Allah Maha mengetahui, ya tak? Kitalah yang menilai diri kita sendiri. Nak sama ada kita nak lepas sembahyang subuh tu kena tidur ataupun tak tidur. Ada setengah orang dia tak tahan dah. Lepas subuh tu dia memang tunggu subuh dia. Kalau subuh dia kalau dia tidur tadi pukul 5.30 ke dia tidur, tuan-tuan macam Allah, jawabnya subuh tak bangun. Jadi dia tunggu tu memang tunggu untuk salat subuh je. Lepas salat subuh tu mati Allah mengangkat dia naik ke katil, katakan. Terus tidur. Dah kita kata nak macam mana? Itu keadaan yang dia mampu, katakan. Tidaklah kata dia kita nak kata berdosa tidak, jauh sekali lah, katakan. Tak jauh. Ada hal-hal yang kita kata darurat dan ada yang keuzuran, katakan. Benda tu di ma'zur dia panggil. Ma'zur. Ma'zur maknanya dimaafkan, katakan. Wallahu a'lam. Ada. Okey, ada nak tanya? Lain? Tak ada. So kalau tak ada, setakat tu saja tentang mati Allah. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.